Salut kepada saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan sama-sama menerokai Injil Matius bab 18 ayat 10 sampai 14 dengan satu tema perumpamaan domba yang hilang. Mari kita datang untuk berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami diutus, kami diberi mandat untuk menjaga domba-domba yang ada dalam komuniti Kristian. Bantulah kami ada satu hati yang berbang untuk kasihi kawan-kawan yang pernah datang bersama dan percaya Yesus bersama kami. Apabila kami menerai firman-Mu, bantulah kami memahaminya. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, marilah kita baca ayat suci. Janganlah pandang rendah seorang pun daripada orang yang kecil ini. Ketahuilah malaikat-malaikat yang di surga sentiasa berada di hadirat Bapa yang di surga. Ayat 11 terdapat dalam beberapa manuskrip kuno, tapi tidak dalam manuskrip yang lebih awal. Ayat 11, kerana anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Apakah pendapat kamu sekiranya seseorang mempunyai 100 ekor domba, lalu seekor daripada sesa, bukankah dia akan meninggalkan yang 99 ekor itu di bukit untuk mencari yang sesa itu? Apabila dia menemui, dia akan lebih gembira dengan domba yang seekor itu daripada yang 99 ekor yang tidak sesa. Demikian juga Bapa kamu juga di surga tidak mahu seorang pun daripada orang yang kecil ini hilang. Perbezaan fokus dalam perubahan domba yang hilang dalam Matius dan Lukas. Untuk Matius meletakkan perubahan domba yang hilang dan konteks yang berbeza dengan Lukas. Dipikai oleh ayat 10 sampai ke 14. Matius membeli tumpuan mencari anak-anak kecil itu, iaitu orang yang sudah dalam ahli-ahli komuniti Kristian yang telah tersesat. Manakala dalam Lukas, Yesus bercakap kepada orang-orang Farisi dan menekankan kegembiraan menemui dan menyambut orang-orang berdosa. Apakah perbezaan di antara Matius dan juga Lukas? Kita ketahui bahawa fokus misi Lukas adalah untuk mencari, untuk berinjil, untuk membawa orang yang tidak pernah percaya Yesus Kudus datang percaya Yesus. Maka di Matius adalah keprihanan pastoral. Dan terjemahan moden yang lain menghilangkan ayat 11 kerana dia tidak muncul dalam manuskrip kuno yang penting. Dia mencerminkan pertambahan kemudian yang dipengaruhi oleh Lukas bab 19 ayat 10. Pendasar awal dan abad pertengahan melihat petikan ini sebagai teks bukti kewujudan malaikat peran pelindung seperti kita lihat dalam Rasul 12 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 14. Sementara beberapa pengulas kemudian melihat sebagai mencerminkan penjaga ilahi khas untuk yang kecil. Kepercayaan terhadap malaikat terpelindung boleh dikesan dalam penulisan bait suci yang kedua dan tradisi labirik yang kemudian. Menurut pandangan mereka ini menduduki kedudukan terendah dalam hierarki malaikat dan biasanya tidak melihat Tuhan. Mereka juga memainkan peranan dalam penghakiman terakhir dengan merekodkan atau melaporkan perbuatan manusia. Jadi saudara-saudari di sisi lain, teks Matius mencanangkan bahawa malaikat-malaikat itu tergolong dalam peringkat tertinggi malaikat kerana melihat kemuliaan Tuhan. Mereka sering dikaitkan dengan 7 malaikat agung yang memainkan peranan yang penting seperti keimaman, kehakiman, penghawaian, penguayuan, perantara dan lain-lain dan tinggal di mahkamah ataupun di dalam baik surga dan kuil surga. Sekali lagi Yesus memberi amaran kepada para rasul agar tidak mengabaikan atau memandang rendah kata noni ahli-ahli jemaah. Mereka mungkin kelihatan tidak penting. Mereka menduduk kedudukan terendah dalam masyarakat kuno atau memainkan peran yang tidak penting dalam komuniti iman dan mereka sangat berharga di mata Tuhan. Yang kecil telah diwakili oleh mereka-mereka kehadiran yang sentiasa melihat wajah Bapakku yang tertinggi dan hilangi mereka. Oleh itu, pemimpin-pemimpin umat Tuhan mesti mententang sikap budaya yang meluas yang memandang rendah terhadap orang yang berkedudukan sosial rendah. Sebagai pengikut Yesus, mereka harus bertindak melawan dengan budaya. Mereka perlu menghargai setiap individu
tanpa mengira status sosial mereka kerana setiap orang berharga di mata Tuhan. Yesus menggambarkan siapa yang sesuai terhadap orang-orang kecil melalui domba yang hilang. Watak utama menunjukkan keprihatinan luar biasa terhadap hanya satu domba yang hilang. Jika seorang memiliki 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat, persamaan-persamaan dalam perubahan ini sukar untuk disedari. Perjanjian Lama sering menggunakan gambaran gembara dan kawasan domba dalam hubungan antara Yahweh dengan orang Israel, saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Maka perumpamaan ini bukan hanya sekadar cerita saja, tetapi juga menjadi satu panggilan untuk kita bertindak yang menggambarkan kasih Tuhan yang tidak terbatas dan juga menetapkan sekadar bagi para pengikutnya untuk mentiru kasih dan perhatiannya terhadap mereka yang lemah dan tersesat. Jadi saudara-saudari, gembara ini mewakili Tuhan Bapa yang dengan penuh kasih yang menjaga setiap pengikut Yesus. Perumpamaan ini bukan hanya menggambarkan perkara teologi, juga memanggil pendengar untuk bertindak. 12 murid harus meniru Tuhan gembara yang baik dan menunjukkan sikap yang sama terhadap yang kecil yang mungkin telah tersesat atau tersandung, iaitu uh, seimbang mereka dipengaruh kesan negatif terhadap mereka dan mereka tidak lagi ikut Yesus. Saudara-saudari, kita lihat adalah sangat penting untuk kita tahu peranan para murid. Paparku berubah menjadi papa kamu, Tong Patros Himo di surga. Di sini, perbezaan ini bukan saja menyatakan bahawa Tuhan adalah papa semua, Yesus 12 murid dan yang kecil, dan juga membayangkan bahawa murid harus menjadikan sebagai model dalam peranannya. Sebagaimana Yesus anak Allah menunjukkan kasih Allah, begitu juga para murid mencontohi semangat ilahi untuk yang sesat dan terpinggir. Allah tidak mahu seorang pun daripada yang terkecil ini binasa. Aporetai atau binasa adalah perkataan yang kuat untuk menggambarkan nasib mereka yang tersandung dan sesat. Pemimpin-pemimpin harus melakukan segala yang mungkin untuk mencari dan membelikan anak kecil yang berharga yang tersandung. Misi untuk menyelamatkan anak kecil yang telah disesatkan dimotivasikan oleh keprihatinan Tuhan dan para malaikat yang berkumpul di hadapannya. Dari pengubah ini menyimpulkan bagian tentang pemimpin, peranan mereka dan sikap mereka terhadap orang lain dalam komuniti iman. Pertikaian ini mentedarkan visi Yesus untuk kepimpinan Kristian yang tulen, kerendah hati, kebaikan terhadap kanak-kanak, mengelakkan tersinggungan terhadap orang lain, kawan diri yang serius, dan keprihanan yang mendalam terhadap sesama orang yang beriman, yang meningkatkan kehidupan berkomunikasi, community, melayan kebaikan bersama dan berkembang dalam iman. Pendengar Matius seharusnya bersedia untuk merangkami pemimpin yang lebih mengambil berat terhadap reputasi dan kedudukan mereka sendiri daripada keperluan orang beramai. Cerita ini menyeru para murid untuk mencontohi kasih Tuhan bukan saja dengan mengalu-alukan ke dalam komiti, tetapi dengan melakukan yang terbaik jika seseorang tersandung atau tersesat. Jadi saudara-saudari, marilah kita diperingatkan sebagai pemimpin Kristian sejati, tunjuklah rendah hati kamu dalam sikap dan tindakan mereka. Kebaikan terhadap kanak-kanak, memperlakukan kanak-kanak dengan baik dan penuh kasih sayang adalah ciri penting sebagai pemimpin Kristian. Jadi pemimpin harus berhati-hati untuk tidak mersinggung orang lain, perasaan orang lain dalam komiti iman. Kepimpinan Kristian memerlukan disiplin diri yang kuat dan kawan diri yang serius. Pemimpin harus menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap sesama orang yang beriman untuk mentingkatkan kehidupan berkomuniti. Semoga Tuhan memberkati semua orang. Marilah kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji atas firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Sebab Tuhan sudah memimpin kami untuk belajar sebagai pengikut Yesus dan menjadi pemimpin yang sejati di hadapan Tuhan, di mana mengawal, menjaga orang yang tersesat atau tersandung, supaya mereka semua dapat dibawa balik kepada pangkuan Yesus Kristus.
Bangkuan Papa Allah di surga. Kami berdoa supaya hati kami sebagai pemimpin gereja lela untuk melayani Tuhan dengan cara yang Yesus Kudus maukan. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan sekeluarga dan kita jumpa lagi.